Ya Allah, hendaklah kita semua berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang khutbah. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan kepada Habib radhiyallahu an, maksudnya barang siapa yang berkata-kata khatib sedang khutbah, maka luputlah pahala jemaatnya. Dari itu marilah kita sama-sama diam, dengar dengan taat. Mudah-mudahan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة الله الحمد لله القائل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. At-Taubah ayat yang ke-108. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, dan dalam masa yang sama juga kita meninggalkan segala apa jua bentuk larangan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkannya. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur dan seterusnya menjadikan kita orang-orang yang takut, gerun dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Jika kamu berbantah atau berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali, rujuklah kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, perkara yang berkaitan dengan kebersihan adalah merupakan perkara utama yang dititik beratkan antara lain di dalam syariat Islam kita. Di dalam Islam disyariatkan agar kita menjaga kebersihan dan menganjur agar umatnya sentiasa menjaga kebersihan, sama ada kebersihan dari aspek rohani dan juga jasmani, yang juga bermaksud agar kita umat Islam sentiasa berada dalam keadaan bersih, berada dalam keadaan suci, berada dalam keadaan kemas, ceria selalu dalam kehidupan kita seharian. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kitab fiqh, perkara pertama atau al-mawdu'ul awal, tajuk pertama yang akan dibincangkan dalam kuliah fiqh atau dalam kitab fiqh, bab pertama tak lain dan tak bukan, kita akan bertemu dengan babut taharah, iaitu bab yang membincangkan berkaitan dengan bersuci atau menjaga kebersihan, yang merujuk kepada penjagaan kebersihan, sama ada bersih diri kita ataupun bersih dari aspek tempat tinggal kita, persekitaran kita, pakaian yang kita pakai, tempat-tempat yang kita berada padanya, bahan-bahan yang kita gunakan, makan, minum dan sebagainya. Sebagaimana dalam surah At-Taubah dalam ayat 108 yang dibacakan sebentar tadi, yang membawa maksud janganlah engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya. Sudah sepatutnya engkau solat padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersih, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, sama ada zahir dan juga batin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, InsyaAllah khutbah dan membar pada hari ini akan memperkatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan penjagaan kebersihan. Kerana sebagaimana telah kita maklumi semua, kebersihan adalah merupakan satu perkara yang amat-amat dititik beratkan di dalam Islam. Dalam surah At-Taubah, dalam hujung ayat sebentar tadi pun kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa Allah suka dan cintakan kepada orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menjaga kebersihan. Dan begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 222 juga kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang membawa maksud sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menyucikan diri mereka. Dengan kata lain,
kebersihan, kesucian dalam Islam dititik beratkan dalam semua aspek kehidupan kita, dalam aspek kehidupan harian kita sebagai seorang manusia, sama ada bersih diri kita dari aspek bentuk tubuh badan kita, fizikal kita, bersih dari aspek rohani kita. Begitu juga kita perlu bersih dari aspek tempat tinggal kita, rumah-rumah kediaman kita, apatah lagi tempat kita beribadat termasuk di dalam masjid, dan juga bersih dari aspek makan dan juga minum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang begitu singkat ini mungkin kita hanya boleh mengupas beberapa kebersihan saja dari aspek beberapa kebersihan yang hanya boleh dinyatakan dalam masa ini saja. Yang pertama, boleh kita lihatkan dari aspek kebersihan atau membersih diri ataupun tubuh badan kita. Apabila kita sebut membersihkan diri, membawa maksud dua perkara, iaitu yang pertama membersih sama ada dari aspek jasmani, dan yang kedua membersih diri kita dari aspek rohani. Dan paling utama sekali perlu kita lihat, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, perkara yang pertama adalah kebersihan dari aspek rohani. Apa maksudnya sidang Jumaat yang dirahmati Allah? Kebersihan rohani adalah tak lain dan tak bukan, iaitu kita membersih hati kita, membersih jiwa kita, iaitu kita elakkan hati kita daripada terkena perkara-perkara yang mengotorkan, dan perkara-perkara yang mengotorkan termasuklah penyakit-penyakit yang menyerang diri kita, yang menyerang dalaman kita, iaitu yang menyerang hati kita yang begitu banyak sekali, sehingga disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, tak kurang daripada 20 penyakit yang hinggap di dalam diri kita, di dalam hati kita, termasuklah penyakit-penyakit sombongnya, termasuklah penyakit-penyakit hasad, dengki, riak, ujub dan sebagainya. Begitu juga sidang Jumaat, kita perlu elakkan diri kita, hati kita daripada terkena penyakit dan juga tabiat yang buruk, termasuk penyakit su'uzan, iaitu menyangka sesuatu perkara yang tidak baik kepada orang lain, ada prasangka, ada perasaan buruk dan sangkaan buruk kepada orang lain. Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang perlu kita bersihkan daripada hati kita. Hati kita perlu dibasuh sidang Jumaat, hati kita perlu digilap, hati kita perlu diberikan vitamin setiap hari dan setiap masa, yang agar ianya bertambah segar, bertambah bugar, dan tak lain dan tak bukan, apabila sebut saja vitamin, apabila sebut sahaja baja dan juga makanan hati, tak lain dan tak bukan, ia adalah bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimah-kalimah tasbih, kalimah-kalimah tahmid, kalimah-kalimah takbir, dan juga kalimah-kalimah tahlil adalah merupakan kalimah-kalimah yang boleh mendatangkan kesegaran dan kebugaran kepada hati kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, yang membawa maksud, tidakkah dengan zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala itu boleh menenangkan hati kita. Sebab itulah kebersihan hati, kesucian hati perlu kita berikan keutamaan sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana segala-galanya terletak kepada hati. Bak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah fa iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasal jasadu kullu ala wahyal qalb, yang membawa maksud, ketahuilah, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahawa dalam satu jasad kita, dalam tubuh badan kita ini ada seketul daging, ada seketul mudghah, iaitu apabila baik daging ini, maka baiklah keseluruhan jasad kita, tetapi apabila buruk, busuk bahagian ini, maka akan busuklah keseluruh jasad dan tubuh badan kita. Tak lain dan tak bukan, Nabi menjelaskan perkara itu adalah merupakan hati kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercakap berkaitan dengan kebersihan dan kesucian dari aspek tubuh badan dan juga diri kita, semestinya kita perlu bercakap berkaitan dengan kebersihan jasmani kita. Kalau tadi kita menjaga dari aspek rohani, maka Islam juga menitik beratkan kepada kita untuk kita menjaga jasmani kita. Sebab itulah dalam Islam kita diminta adanya konsep-konsep bersuci, adanya konsep mengambil wuduk sebelum melakukan solat, adanya konsep untuk mandi dan sebagainya. Semua konsep-konsep itu adalah menjelaskan kepada kita bagaimana kita perlu menjaga tubuh
badan kita dari aspek bentuk fizikal dan juga jasmani kita. Dalam aspek mandi sahaja, ada mandi yang dituntut dalam bersifat wajib, iaitu mandi al-janabah, dan ada juga mandi yang bersifat sunat sebagaimana yang kita lakukan pada hari Jumaat ini, untuk kita melakukan mendapat pahala yang sebesar-besarnya dengan melakukan mandi sunat. Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang ditekankan oleh Islam. Sama juga Rasulullah membuat perumpamaan bagi seorang yang sentiasa melakukan solat 5 waktu dengan mengambil wuduk 5 kali sehari semalam. Nabi membuat perumpamaan bahawa apabila dia mandi setiap hari, ada sungai mengalir di hadapan rumahnya di mana beliau mandi setiap kali 5 kali sehari semalam, maka Nabi menjelaskan berdasarkan kepada analogi, adakah lagi kotoran yang ada pada diri orang tersebut? Sudah tentu jawapannya adalah tidak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dan sabda Nabi SAW lagi banyak yang menjuruskan kepada kita agar kita menjaga kebersihan. Antaranya yang bermaksud, satu hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani yang membawa maksud 5 perkara yang menjadi fitrah kepada manusia, iaitu berkhatan, mencukur bulu ari-ari, menggunting misai, memotong kuku, dan juga mencabut bulu ketiak. Jadi ini dapat kita fahamkan bagaimana Islam amat menitik beratkan kepada kebersihan diri jasmani kita, dan Islam juga menggalakkan agar kita menghiasi jasmani kita, memakai pakaian-pakaian yang indah dan pakaian yang cantik, serta pakaian yang bersih, serta memakai wangi-wangian, terutama sekali ketika kita ingin melakukan ibadat, khususnya ketika ingin kita berada bersama-sama dengan jamaah, terutama berada dalam masjid, terutama pada hari ini, pada hari Jumaat, kita amat-amat digalakkan untuk membersihkan diri kita dengan mandi, kemudian memakai pakaian-pakaian yang wangi dengan wangi-wangian, dan kemudian mendatangi masjid dan duduk bersama-sama. Sama juga dengan setiap hari raya, kita juga digalakkan, disunahkan untuk melakukan sedemikian. Dan inilah yang menunjukkan kepada kita sidang Jumaat yang dirahmati Allah betapa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan. Dan kepentingan menjaga kebersihan ini sampaikan Rasulullah SAW menyatakan dalam satu sabdanya yang rasa-rasanya kita semua pernah mendengar sabda Nabi ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, yang membawa maksud, kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, kalaulah apa yang aku ingin nyatakan ini tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak, iaitu membersih mulut dan juga gigi untuk setiap kali mereka ingin mendirikan solat. Indahnya Islam sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua penjagaan ada, penjagaan mulut, penjagaan diri, penjagaan tubuh badan, penjagaan seluruh anggota tubuh badan kita dari aspek jasmani kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kepada diri dan juga saksiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kalau kita lihat dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi, apa yang kita perhatikan, digambarkan banyak riwayat yang menggambarkan bahawa Rasulullah adalah seorang yang segak, seorang yang kemas, seorang yang sentiasa menyikat rambutnya, seorang yang sentiasa berpakaian kemas, yang sentiasa berpakaian cantik dengan warna-warna yang menyerikan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Rasulullah, siapa lagi kita ingin mencontohi orang yang seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Kebersihan yang kedua yang ditekankan di sini iaitu kebersihan dari aspek tempat tinggal kita, kediaman kita, permis-permis kita, bangunan, dan juga terutama sekali tempat ibadat kita, tak lain dan tak bukan ialah masjid. Sebagaimana yang telah kita maklumi semua bahawa masjid kita gunakan setiap hari, bahkan setiap waktu. Sejak daripada bangun, daripada tidur pagi lagi kita dah turun pergi ke masjid, kita berada di masjid. Selepas daripada itu dengan setiap waktu, dengan syuruknya, selepas daripada subuh dengan syuruknya, lepas daripada syuruk dengan duhanya, lepas daripada duha dengan zuhurnya, lepas daripada zuhur dengan asarnya, lepas daripada asar dengan maghribnya, lepas daripada maghrib dengan isyanya, selepas daripada isyanya dengan tahajudnya. Allah, begitu indah kita tengok, kita lihat keberadaan kita di dalam masjid. Maka sudah tentu, sudah barang tentu masjid yang kita berada setiap masa ini perlu berada dalam keadaan bersih.
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Al-Imam Muslim yang bermahu maksud, sesungguhnya masjid tidak boleh dicemari oleh najis dan kotoran, kerana ia adalah merupakan tempat untuk berzikir kepada Allah dan tempat untuk membaca Al-Quran. Ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita menjaga kebersihan masjid, kerana masjid adalah tempat pertemuan seluruh daripada jemaah kita atas seluruh ummah yang bernama ummah Islam. Maka ia hendaklah sentiasa terurus, sentiasa berada dalam keadaan suci dan juga berada dalam keadaan bersih, terutama sekali di ruang solat, kerana di ruang solat inilah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kapet-kapet kita sentiasa terurus, sifarkan daripada segala bentuk najis, sama ada najis yang kecil atau najis yang sederhana atau najis yang besar dan sebagainya. Hilangkan daripada unsur-unsur yang sedemikian. Begitu juga di luar daripada kawasan masjid, pastikan tidak adanya sampah sarap di kawasan masjid kita. Pastikan tidak ada kotor-kotoran yang dibuang dengan begitu sahaja. Dan di luar masjid juga, apa yang perlu kita lihat adalah merupakan toilet ataupun tandas kita. Pastikan tandas masjid-masjid kita berada dalam keadaan terurus. Ini perlu diingatkan khususnya oleh penjaga-penjaga masjid, orang-orang yang menguruskan masjid, dan seluruh para jemaah adalah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan ini. Malu kita sidang Jumaat yang rahmati Allah, malu kita apabila tandas masjid dijadikan ukuran, apabila menggambarkan tandas yang kotor. Wal-ayazubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas ada kedengaran kepada kita yang menyatakan apabila ingin melihat pada tandas yang kotor, tidak sempurna, pergilah ke masjid. Allah, satu telahan yang mungkin juga satu realiti, tetapi kalau boleh kita cuba elakkan perkara-perkara yang sedemikian. Jadikan tandas kita ialah tandas yang first class. Tandasnya adalah tandas seperti tandas rumah kita. Jaga dengan sebaik-baiknya, pastikan kebersihan tersebut. Dan tanda-tanda kebersihan ini boleh dilihat pada persekitaran masjid kita. Kita boleh lihat, kita boleh menoleh ke kiri dan juga ke kanan. Ajar anak-anak kita apabila memasuki masjid, adab-adab semasa berada di masjid. Apa perkara yang apabila kita berada di masjid, wahai anak-anakku, tak lain dan tak bukan, jaga kebersihannya. Tapi kita lihat masih ada di kalangan anak-anak kita yang berlari-lari, termasuk di masjid ini juga pernah kita dapati bagaimana anak-anak kita berlari-lari keluar daripada masjid dengan tidak berselipar, tetapi kemudian naik semula ke atas masjid, ke atas kapet dalam keadaan kaki yang tercemar sedemikian. Pasti ada di kalangan kita yang perlu menegur, yang perlu menasihat, dan terutama sekali para ibu bapa terhadap anak-anak tersebut, yang perlu memberitahu kepada mereka bahawa masjid adalah satu tempat yang mulia, perlu kita jaga dari aspek kebersihan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi elemen yang utama dalam menjaga kebersihan, tak lain dan tak bukan adalah kebersihan dari aspek makanan dan juga minuman yang kita ambil. Pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau apa yang kita masukkan ke dalam mulut dan juga perut kita, pastikan ia berada dalam keadaan bersih, baik dan juga halal, agar menjamin segala ibadat yang kita lakukan adalah ibadat yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lihat. Sebab apa? Dalam bab makan dan juga minum ini kita banyak kali diingatkan dalam kitab-kitab fiqh, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang pasti, yang jelas, yang sentiasa kita dengar, tak lain dan tak bukan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168, yang membawa maksud pada kita, wahai seluruh manusia, makanlah mimma, apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini,
yang bersifat halal dan juga bersifat baik. Dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Maka jelas terang lagi bersuluh sidang Jumaat yang rahmati Allah, makanan atau apa saja yang kita suap dalam mulut kita, dalam perut kita, tak lain tak bukan pastikan ianya adalah berstatus halal, dan pastikan juga ia bukan saja halal, bahkan ia adalah merupakan yang baik. Sebab sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini banyak kedengaran yang kita dengar, banyak pembongkaran yang dibuat terutama oleh pihak-pihak tertentu dan oleh pihak media massa yang menyatakan ada permis-permis, kilang-kilang pengeluaran makanan, pembuatan makanan yang tidak mengeluarkan makan yang halal, walaupun dideklarkan oleh syarikat tersebut atau kilang tersebut sebagai halal, ataupun ada logo halal, tetapi apabila disemak, dibuat pemeriksaan, didapati kilang tersebut tidak bersih. Jadi ini yang perlu kita titik beratkan sidang Jumaat yang rahmati Allah. Dalam dunia globalisasi, dalam dunia yang penuh mencabar ini, ingatkan diri kita sendiri dan ingatkan anak-anak kita terutamanya, kerana anak-anak kita terdedah dengan pembelian berbagai jenis barangan, terutama anak-anak kecil yang tidak mengerti, yang jumpa saja bentuk jajan apa sekalipun, makanan ringan apa sekalipun, maka akan dibeli. Ingatkan anak kita, pastikan sekurang-kurangnya untuk membeli makanan, pastikan lihat pada pembungkusnya ada logo halal ataupun tidak. Walaupun banyak perbincangan yang menyatakan tentang logo halal ini, tetapi sekurang-kurangnya didikan, ajaran pertama yang kita berikan kepada anak kita, kalau tidak ada logo halal, jangan beli sama sekali. Ini yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita, kerana yang ada logo halal pun kadang-kadang dipertikaikan, apatah lagi kalau yang tidak ada logo sama sekali. Inilah analogi yang perlu kita jelas tentang perkara ini. Sebab kita kena jelas makanan yang kita ambil, minuman yang kita ambil, diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Kita bukan saja nak menjaga anak-anak kita, kita nak bukan saja nak menjaga diri kita, tetapi kita nak menjaga keluarga kita, anak-anak kita, yang selalu kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Habib Ali Zainal Abidin dalam kuliah subuh pagi tadi, kita dengar, kita sentiasa minta, ya Allah, berikanlah aku zuriat yang soleh. Kita tidak minta zuriat yang biasa, tetapi kita minta zuriat yang soleh. Maka apabila zuriat yang soleh, siapa yang perlu mencananya tak lain dan tak bukan adalah kita. Yang perlu melatih, mendidik, mengasuh, mengadab mereka adalah kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jelas dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan juga jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Perlu kita jelaskan. Nabi telah jelaskan kepada kita bahawa yang halal itu memang jelas, yang haram itu memang jelas. Tapi ingat sidang Jumaat, antara halal dengan yang haram, antara kedua-duanya ada perkara yang kesamaran. Ada perkara yang kesamaran yang mungkin boleh dihukumkan halal dan mungkin juga boleh dihukumkan haram. Cuma kalau kita belajar daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam mengingatkan kepada kita, sifat orang yang bertakwa adalah meninggalkan terus walaupun perkara yang syubhat. Inilah yang perlu kita ambil, kerana kita perlu ingat sidang Jumaat, amaran, peringatan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat an haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh di dalam tubuh badan kita ini daripada yang haram, maka api neraka adalah lebih tepat baginya.
Allah, kalau kita mendengar hadis ini sahaja pun gementar rasa hati kita sidang Jumaat yang rahmati Allah. Gementar hati kita apabila kita mendengar, yang menjuruskan kepada kita agar kita sentiasa menjaga kebersihan dan kesucian, termasuk dari aspek makan dan juga minum kita. Sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, jelas kepada kita kebersihan adalah merupakan satu perkara yang punya kaitan yang rapat dengan iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, hadis riwayat al-Imam al-Muslim, yang menyatakan bahawa suci itu adalah merupakan sebahagian daripada iman. Kaitan yang amat rapat dengan Islam, dan juga kaitan yang amat rapat dengan kita sebagai umat Islam. Kalau boleh kita inginkan diri kita, anak-anak, keluarga, masyarakat persekitaran, negeri, negara kita, taman perumahan kita berada dalam keadaan apa yang disebut dengan bersih. Kita tak nak dengar ada kajian-kajian, penyelidikan yang dibuat. Contohnya satu penyelidikan yang dibuat oleh sebuah syarikat penyelidikan antarabangsa yang mendeklarkan kepada kita dalam sebuah majalah yang menyenaraikan 25 buah negara yang paling bersih di dunia. Yang disebut negara-negara yang paling bersih tersebut termasuklah Switzerland, Sweden, Norway, Finland, Jerman, Jepun, Denmark, Perancis. Ya Allah, tidak ada satu pun negara Islam yang disebut di sini. Kita tak nak mendengar dapatan-dapatan yang sedemikian, kerana kebersihan, kesucian ini adalah relevan dengan Islam, yang dituntut dalam Islam. Kenapa kita umat Islam tidak fokus tentang perkara ini? Kenapa kita negara Islam tetapi negara yang hanya pada nama Islam sahaja, sedangkan kita umat Islam mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mas'ud yang menyatakan bahawa innallaha jamilun yuhibbul jamal, hadis riwayat Al-Imam Al-Muslim, yang menyatakan bahawa Allah itu cantik, Allah itu indah, maka Allah sukakan kepada keindahan. Maka marilah sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan diri kita termasuk rohani dan juga jasmani, menjaga kebersihan rumah kita, menjaga kebersihan masjid kita, menjaga kebersihan persekitaran kita, taman perumahan kita, negeri kita, negara kita, kerana kita dituntut dalam Islam agar kebersihan dan kesucian ini menjadi budaya hidup kita, mendidik diri kita, keluarga kita dan masyarakat, agar kita semua cintakan kepada kebersihan dan bencikan kepada segala elemen-elemen yang berbentuk kekotoran. Ingatlah ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa di atas muka bumi ini yang memporak-perandanya, yang menyebabkan muka bumi ini jadi tidak tenteram, yang menyebabkan muka bumi ini jadi terlibat dalam kekotoran, tidak bersih, tidak berada dalam keadaan yang baik dan sebagainya, adalah disebabkan oleh tangan-tangan rakus manusia. Dalam surah Rum ayat 41, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allakum yarji'un. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud sesungguhnya timbulnya kerosakan di atas muka bumi ini, sama ada di daratan ataupun di lautan, adalah disebabkan oleh tangan-tangan rakus manusia, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian daripada pembalasan perbuatan buruk mereka, agar mereka kembali insaf dan juga bertaubat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين
واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإراما لمن جهده وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan buat sementara. Akhirat jualah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga para sahabat baginda yang sama-sama juga menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat, dan mereka yang dari masa hingga kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah kesediaan kaum muslimin dan juga muslimat, mukminin dan juga mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkah hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, sejahteraan, pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam, raja-rajanya, khasnya kepada Hamdakal Haris li syari'atika As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, Sultan dan Pertuan bagi negeri dan jantan Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idrisha, Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullu man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi ad-dayn 'anil madidin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan raqiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktub as-salamata wal 'afiyata 'alaina wa 'ala 'abidika al-hujjaj wal ghuzzat waz zuwar fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allah